Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan jikalau picik waktu, situ dah, betul. Dan jikalau picik waktu, yakni waktu semaya tu lah. Picik waktu iaitu waktu sembahyang. Apa makna picik waktu? Yakni ni nak tafsir makna picik. Nah, yakni hampir habis waktu sembahyang. Itu makna picik. Nah, dia kata sempit waktu lah. Bahasa kita lah ni sebut sempit waktu. Nah, dah picik waktu makna sempit waktu. Apa makna sempit waktu? Yakni hampir habis waktu sembahyang. Mana hampir habis waktu sembahyang? Nak taswir kalau kita nak buat rupa. Rupa gambarannya sepik waktu ni ialah sekira-kira teluh satu rakaat di dalam waktu. Nah, rakaat tu teluh dalam waktu. Rakaat kedua naik, mak orang bel waktu lain dah. Itu dia panggil sempit waktu. Nah, jadi kalau seorang tu semaya rakaat pertama tu di dalam waktu. Nah, tak kira lah semaya apa pun.
nak subuh ke maghrib ke isyak ke zuhur ke asar. Rakaat pertama tu di dalam waktu. Naik rakaat kedua, Allahu Akbar, masuk waktu lain dah. Maka ketika itunya dikatakan sembahyang dia tu adaan, tunai. Nah, sebab ia kira rakaat pertama tu jatuh di dalam waktu, maka rakaat yang lain berekar dengan dia, bersambung dengan dia tu dikira di dalam waktu belaka. Jadi adab belaka. Nah, tapi kalau rakaat pertama pun telah pun keluar daripada waktu, maka sembahyang dia tu dikira qada. Nah, sembahyang dia tu dikira qadaan. Nah, bukan adaan. Mana qada ni ditunaikan di luar waktu. Itu dah. Jadi kalau kita kata hampir habis waktu sembahyang, lagu mana hampir habis waktu sembahyang? Buat taswir dia panggil. Dengan sekira-kira bahawa teluh satu rakaat di dalam waktu. Itu buat taswir sikit lah. Taswir ni kata rupa, orang tanya dobik, lagu mana? Nak speak waktu setara mana? Takut sebut tu Allahu Akbar, Allah tak ada sebut Allahu Akbar kat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu habis dah waktu. Nah, speak waktu ni artinya teluh satu rakaat tu di dalam waktu tersebut. Dah. Walaupun rakaat kedua, ketiga, keempat tu sudah pun di luar waktu. Baik. Jadi yakni hampir habis waktu tu, yakni hampir habis waktu sembahyang tu dia panggil jumlah mu'taridah. Jumlah yang berasingan, yang merintangi di antara mubtada dengan khabar lah kalau kita kata, ataupun syarat dengan jawab bagi syarat, tak kira lah. Dia naknya gini bunyi dia, jikalau picit sempit oleh waktu sembahyang, tiba-tiba gitu dah. Jadi yakni hampir habis waktu sembahyang tu hanya jumlah mu'taridah nak tafsirkan apa makna picit waktu. Itu tu. Kemudian kita buat taswir sikit tadi, artinya hampir habis waktu sembahyang ni lagu mana? Kau kira 2 saat ke 3 saat lagi nak habis, bukan makna gitu. Makna nak hampir habis waktu sembahyang sekira-kira teluh satu rakaat di dalam waktu. Tiba-tiba dapat kita, yakni mendapat oleh kita, begitulah. Dapat kita, yakni mendapat oleh kita akan seorang, seorang mana sifat bagi seorang yang sembahyang. Hal keadaannya seorang yang sembahyang tu rukuk. Jadi kita tu sepik waktu dah tu. Kira-kiranya waktu nak dekat keluar dah. Sekira-kira teluh satu rakaat di dalam waktu. Tiba-tibanya kita pergi sejik tengok, ada orang duduk semaya dalam keadaan duduk rokok dah dianya. Maka jika kita ikut dia, yakni jika kita ikut menjadi makmum akan dia seorang yang sembahyang hal keadaan rokok tu, itu. Jawab bagi maka nescaya dapat serakaat di dalam waktu. Tu sebab apa dapat serakaat dalam waktu? Yang ni syaratnya mestilah orang panggil serta dengan tumak ninah lah. Kalau kita gigip mak dia duduk rokok, kita pun Allahu Akbar, bo nak turun rokok dia sami Allah dah, tak ada nak tumak ninah dengan rokok seorang hak semaya dalam keadaan rokok. Tu tak dapat serakaat tu. Artinya dia tu makmum makmum masbuk yang tidak sempat rakaat lah. Kata sepak rakaat ni kalau dia sepak dengan syarat-syarat hak terdahulu pada huraian, yakni dia sepak tumak ninah serta dia tidak mendahulukan bacaan apa-apa hak sunat ketika lepas daripada takbiratul ihram tu, nescaya dapat serakaat di dalam waktu. Sebab apa dapat serakaat? Sebab tak payah baca tehah dah. Dia tehah dia imam tanggung, sebab dia makmum
masbuk yang sepak tumak ninah di dalam rukuk imam, maka dapatlah orang panggil satu rakaat. Gitu dah. Habis situ. Jadi kalau dapat serakaat tu dikirakan kita tu semayang di dalam waktu. Tapi orang panggil waktu cedera, waktu tahrim dia panggil. Waktu sembahyang kita hurai dah dulu dah. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karahah, ada waktu jawaz bil karahah, ada waktu tahrim, ada waktu haram. Waktu haram tu bukan warna haram kita semaya. Semaya tu tetap wajib situlah. Haram tu kerana kita mentakhirkan sembahyang. Itu kena faham boleh. Ada waktu fadilah, waktu afdal. Mana tu tak ada di awal waktu. Itu waktu afdal. Ada waktu ikhtiar. Ada waktu jawaz dipanggil haruh. Ada waktu jawaz bila karahah. Waktu haruh tanpa ada makruh hukum dia. Ada waktu jawaz bil karahah, ada waktu haruh tapi serta dengan makruh. Ada waktu tahrim, waktu haram. Waktu haram ni bukan haram kita semaya. Haram kerana kita mentakhirkan sembahyang sehingga beberapa rakaat tu terkeluar daripada waktu, walaupun serakaat tu di dalam waktu. Tapi tetaplah orang panggil kita sembahyang tu tunai, dipanggil adab. Tapi kalau orang panggil sakaat pun tak sempat dalam waktu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, gebar maka semaya kita tu automatik qada. Tak perlu niat lah. Dia tak perlu niat. Tunai dengan qada ni perkara hak tidak harus kita tidak harus pula dah. Perkara yang tidak wajib kita niat. Gitulah. Tu. Bahkan kalau salah pun tak apa. Macam kita bangun subuh tu, kita bangun subuh tak tengok, kita tak tengok jaga apa dah lah. Tak boleh juga gitu. Tak kena taswir rupa masalah gitu. Tak sah pula, tak tahu masuk waktu pergi sembahyang. Contoh kita kata bangun-bangun, tengok-tengok je, masuk dah waktu subuh ni. Tak adil lagi ni. Tapi tak tahulah gelak ke cerah. Kerana kain langsir tu kita tak buka lagi. Gelak lagi, nampak gelak. Kain langsir berwarna hitam, tak nampak cahaya masuk. Kita pun ambil air semaya, cah-cah, Allahu Akbar main subuh. Niat tunai. Sudah semaya subuh kita buka langsir. Cerah guguk dah. Naik dah mataharinya. Waktu syuruk lah. Contoh. Ada kena qada balik tak? Dah. Automatik kita semaya walau niat tunai pun jadi qada. Gitu dah. Sebab dia bukan perkara hak wajib kita kena niat. Adaan au qadaan ni tidak wajib kita niat. Hanya wajib di niatnya ialah wajib kena ada dalam niat dia panggil. Syarat-syarat bagi niat kena adanya qasad, ta'arud dan ta'yun. Kalau kita sebagai seorang munfarid lah. Kalau kita jadi imam atau makmum, tu imam kalau Jumaat wajib dia kena ada ta'yun nafsih, menyatakan diri dia imam. Atau dia nak fadilat berjamaah, maka sunat dia kena niat sebagai imam. Bagi makmum pula wajib dia kena niat sebagai makmum. Tak kira. Lebih lagi Jumaat, kerana syarat sah Jumaat kena berjamaah. Habis itulah. Baik. Okey. Macam mana tadi? Zuhur atau zuhur dengan asar? Okey. Okey. Nak habis dah waktu zuhur, nak masuk waktu asar dah. Okey. Kena semaya zuhur dulu. Zuhur dulu, bukan jamuk ni dah. Kena semaya zuhur dulu. Kukuk mana pun ada lagi waktu tu kena takbir dulu semaya zuhur. Dah kalau tak dah waktu suku kira. Kalau dah dalam waktu satu rakaat maka ada. Kalau tak sempat maka qada. Tapi wajib kena sembahyang zuhur dululah. Sebab bukan orang panggil ada ia tak serupa dengan jamuk qasar. Kalau jamuk qasar tu ada masyaqqah, ada rukhsah dia panggil. Rukhsah daripada syarak. Kita boleh nak niat aku sembahyang jamuk takhir lah.
Nah, tak semaya lagi tahu perlu dua kereta lagi relax. Nah, ini dah. Ini tak ada sahabat rukhsah seumpama musafir ke apa. Lepas tu waktu zuhur sepik dah. Nah, lepas tu adakah kita nak tunggu sampai ke asar? Haram tunggu lagu tu. Kena takbir. Semaya juga. Nah, lepas tu dekat dah waktu asar. Kena maya asar dulu, lepas tu qada. Dia panggil kita tu meninggalkan sembahyang dengan sengaja tu berdosa. Nah, tu tak boleh. Tu kata ni. Habis. Ada pun orang panggil kita tinggal semaya dengan tak sengaja, maka tidak orang panggil wajib qada dengan segera, lain. Tu masalah tinggal dengan sengaja tu gitu tu. Ada pun kita tinggal dengan tak sengaja, maksudnya kita tidur tu sebelum zuhur lagi. Nah, kedua belah kita tidur, tapi tak tahulah macam mana, letih sangat tubuh hari tu kali. Nah, dia ingat tadi tidur pukul 12 ni, bangunlah pukul 2, sempat lagi lah semaya zuhur dalam waktu. Apanya lajuk sampai pukul 4.30, pukul 5 masuk dah asar. Nah, sedar-sedar zuhur ada lagi ya? Oi, asar dah. Asar dah. Maka kita tu tinggal semaya dengan tak sengaja sebab kita tidur. Maka adakah wajib qada dengan segera? Tak wajib qada dengan segera. Wajib qada tapi tidak wajib dengan segera. Lepas tu nak semaya asar dulu boleh? Boleh. Semaya asar, lepas tu qada lah zuhur. Tu tak apa tu. Ada pun masalah tadi, waktu dia panggil bukan dengan sengaja, tu dengan sengaja. Wajib kena semaya selalu. Tak boleh dia nak biarlah nanti lu. Nah, asal masuk kita semaya lah qada yo. Tak boleh dah. Ada waktu ke mana pun kena. Tu dah. Gitu. Termasuk juga dengan sengaja apabila kita tu tahu kata kita ni tak sedar kalau tidur. Tu dah. Zuhur masuk dah. Pukul 1 dah. Ingat tu Nah. Tapi kita tahu kata kalau aku tidur, cerak-cerak rapat ke asar. Dok pun rapat maghrib selalu dah. Nah. Kita pun tidur juga. Maka dia panggil kita tu tinggal semaya dengan sengaja walaupun tidur juga. Nah, kalau tadi lain. Kalau tadi dia tidur pukul 12, dia yakin kebiasaan kalau tidur pukul 12 ingat pukul 2 bangun dah, segar dah tubuh. Dah. Tapi tak tahulah hari tu lagu mana yang jadi sampai pukul 4.30, pukul 5 orang bangun. Letih sungguh kali cari pitih kerja. Dah tu ni. Tu tak sengaja. Ada pun saat ni sengaja tu. Dengan sengaja, dah. Dengan sengaja kalau gitu wajib qada dengan segera. Ingat gitu je. Kalau tinggal semaya dengan tak sengaja, sama ada terlupa ke atau tidur ke dengan tak sengaja, maka wajib qada tapi tidak wajib segera. Nah, tapi kalau tinggal semaya dengan sengaja, sama ada tidur ke, lupa dak lah. Kalau lupa tu tak sengaja. Dengan tidur lah biasanya. Nah, dia balik lewat malam. Aku ni kalau tidur pukul 12.30, pukul 1, jawabnya subuh gajah dah terik ni. Tidur juga. Jawab dia subuh gajah sungguh. Pagi esok bangun tak boleh buat kerja benda lain, kena qada dulu. Tak sama dengan hak tak sengaja. Hak tak sengaja. Dah, lagu mana hak tak sengaja macam tadi? Dia tidur pukul 10 ke apa, memang kebiasaannya pukul 4 bangun dah, pukul 5 bangun dah. Tak tahulah letih sangat hari tu tidur pukul 9, pukul 10 kau tidur. Bangun-bangun pukul 9 pagi. 12 jam tidur kata ni. Pukul 9 malam, pukul 9 pagi baru bangun. Nah, bangun Pak. Allah. Duha dah ni bukan subuh dah. Maka wajib qada? Wajib. Tapi segera tak wajib dia? Tak wajib segera. Boleh lah ya bangun nak goreng Maggi dulu ke apa. Nah, goreng Maggi dulu, makan dulu, breakfast dulu. Kenyang molek perut apa nak take Nah, kena tukar ali panas ke apa, barulah pergi ambil air semaya qada. Boleh, tak ada masalah sebab dia tinggal dengan tidak sengaja, maka tidak wajib segera. Wajib qada tu wajib. Nah, gitu. Habis. Kemudian kata dia lah tersambung. Dan jika kita sembahyang seorang, dan jika kita sembahyang seorang diri, kita sembahyang munfarid, kita tak ikut orang, tak jadi makmum lah maknanya, kita sembahyang seorang diri.
Dan jika kita sembahyang seorang, nak faham tu, sembahyang seorang tu makna sembahyang seorang diri lah. Lama, dan jika kita sembahyang akan seorang, ayo mayat-mayat ke apa dah ni. Dia kata kita tu faedah, sembahyang tu seorang tu maf'ul kot. Sudah. Terlebih baca ibarat kita ni bahaya juga dah. Ni makna bukan gitu dah. Dan jika kita sembahyang hal keadaan seorang diri, itu maksud. Itu dah. Kita sembahyang itu hal keadaan kita sembahyang seorang diri, munfarid. Jawab bagi jikanya, nescaya tiada dapat serakaat di dalam waktu. Itu dah. Nah, sebab apa? Sebab kena baca teh. Masalah tadi lagi ni. Ini nak hubung dengan masalah tadi. Saat ni masa speed dah ni. Nah, sekira-kira teluh satu rakaat aja kali ya sembahyang pun. Lepas tu tiba-tiba dia tengok ada orang duduk sembahyang, dia pun Allahu Akbar, rokok. Sepak tu makninah dengan rokok tu imam. Maka dapat sokaat dalam waktu, dalam tunai dia panggil dah. Tiba-tiba dia tengok dah ada orang duduk sembahyang. Nah, malah main sorang aku, Allahu Akbar sorang. Sembahyang sorang ni tak dapat serakaat dalam waktu. Apa? Baca teh lambat aku Bismillahirrahmanirrahim. Siap duk baca gitu, lambat sungguh nah. Tu. Nescaya tiada dapat serakaat di dalam waktu. Lagu mana? Maka wajib pada ketika itu bahawa kita mengikut dengan imam. Jadi wajib kena turut hak duk rokok tadi. Sebab apa wajib? Ni ilat pada kata wajib. Kerana mendapat serakaat di dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Jadi kalau kita gomo sore, sembahyang sore munfarid, masa waktu sepik dah, sekira-kira teluh lah orang panggil serakaat. Tapi bimbang-bimbang takutnya kita sembahyang sore tak teluh serakaat. Boleh jadi dia ingat teluh serakaat sebab dia masa ni takrib berlebih kurang, kita tak tahu. Kadang-kadangnya Tok Bila awak je tok bunyi totek je bed dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh jadi. Ataupun je bunyi totek dah dia tak bel lagi. Tunggu bunyi je hilang baru Allahu Akbar, Allah. Boleh jadi. Jadi speed waktu tu sekira-kira takut tak teluh sakaat di dalam waktu. Kau qada semaya dia. Kali semaya seorang. Tapi kalau dia tu imam ada dah tu, duduk tengah rokok, dia gigi Allahu Akbar, tak kena macam teh dah. Kalau dapat orang panggil tu makninah dalam rokok serta imam, maka dapat zakaat. Dia dapat zakaat, naik rakaat keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar ada waktu. Maka semaya dia semaya tunai. Maka wajib kena buat lagu tu berbanding semaya sore. Itu maksudnya nak kata gitu. Kerana mendapat serakaat. Kerana apa wajib kena ikut? Sore hak semaya duk rokok hari tu. Kerana mendapat serakaat di dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Jadi tunai sembahyang kita tu jadi dalam adaan, tidak qadaan. Tu tengok. Jadi nak yang kata haram kita sengaja-ngaja memperkeluarkan sembahyang kita tu daripada waktu tanpa ada sabab musabab yang masyaqqah ataupun sesuatu perkara yang mengheretkan kepada rukhsah. Tak boleh. Itu dah. Habis itulah. Titik situ. Dan ni nak cerita hal lain pula. Dan timbul istinaf, nak mula cerita baru pula. Dan sunat takbir intiqalat. Bila sebut kata sunat ni, talabul fi'li, syarat tuntut kita perbuat, tapi talaban sebagai tuntut bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Itu makna sunat. Lagu mana tak putus? Yuthabu ala fi'lihi, sekira-kira dijanji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Wala yu'aqabu ala tarkihi,
dan tidak dijanji seksa api neraka kerana kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil sunat. Jadi sunat ni kena buat. Jangan kata sunat je, buat tak apa. Tak kena itu tu. Kau tak faham maksud sunat. Sunat ni kena buat, tapi tidak putus. Tidak putus daripada syarak. Maknanya kalau tak buat dengan sebab kita malas ke apa, tak berdosa. Tapi kalau kita tak buat dengan sebab kita mentahkir, sunat je, itu tak boleh. Itu berdosa sebab kita menghina-hina sunnah. Tak boleh. Jadi sunat apa? Takbir intiqalat. Takbir Allahu Akbar, itulah intiqalat, berpindah rukun. Itu makna takbir intiqalat. Faham tu? Bila sebut kata takbir intiqalat, mana takbir tu sebab berpindah rukun. Kalau kita qiyam, lepas qiyam apa? Rokok. Nak pindah pergi rokok tu sunat takbir Allahu Akbar. Itu takbir tu kan. Bukan takbir dalam rokok. Dah. Ni banyak tu email aku tu. Mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rokok dulu. Sudah dah rokok. Allahu Akbar. Yang ngaji mana hari tu? Kalau sudah rokok tu bukan Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jumpa tu email lagu tu, kena royak tu email tu. Tapi pak kita tak ada lagi tu. Tapi ada masjid usaha sikit. Menyesal sikit masjid kampung, alhamdulillah lah mengaji. Aku masjid usaha ni jadi tak mengaji mana bagi ikut. Ya kira tu email ni ada degree ke, boleh jadi tu email mau gaji ikut degree. Tu. Ya mengerti kata tak reti tak cara orang ada degree apa pergi. Banyak masjid itu. Masjid besar-besar. Bapak orang have. Orang lodek lah. Datuk-datuk, Tan Sri. Lepas tu email tak gaji. Sudah wiri ini tak ada tu email duk cokoh hati buka kitab tak ada. Masuk bilik tu email buat gapo tak tahu. Ngongeng duk buat. Kadang-kadang terpasal speaker masih duk dah tu dengar apa keluar. Kita duk mengajar dia pun duk buat juga. Ada juga tu email aku tu baga. Lepas tu nanti semaya tengok minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Bangun dulu. Sami'a Allahu liman hamidah. Tungging dah. Allahu Akbar. Naik kia dah. Allahu Akbar. Berapa kali royak tak dengar muka hidup dalam. Pak makmu ni duduk di email. Tu email tu sepatutnya lebih dulu dah tahu. Tu tengok. Tu makna takbir intiqalat. Tak ada takbir dalam sujud, takbir dalam rakaat, tak ada. Takbir dalam qiyam. Hanya takbir dalam qiyam ni takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram lah. Tengok. Dan sunat takbir intiqalat. Mana sunat kita takbir berpindah daripada satu rukun kepada rukun. Sunat bagi siapa? Bagi makmum yang masbuk. Makmum yang tidak sepak lah ngata imam serakaat tu, ataupun kita kata makmum tu yang bukan muafiq. Makmum yang masbuk. Mana makmum yang tak sepak qiyam qada bacaan Fatihah bersama imam, itu dia panggil makmum masbuk. Sunat bagi makmum yang masbuknya takbir berpindah rukuk. Tapi makmum masbuk mana? Sifat bagi makmum masbuk yang berpindah ia makmum masbuk serta imam. Tu. Kita kata ginilah. Dia masuk semaya tu, tu imam naik iktidal dah. Sami'a Allahu liman hamidah. Dia tak ada lah. Kaat tu tak ada. Maka dia pun takbir Allahu Akbar. Dia takbir tu imam duduk dalam iktidal. Tu imam pun nak turun sujud.
Tu depan tu ada tu. Tengok tafriqnya. Maka jika mendapat ia makmum masbuk akan imam di dalam i'tidah. Tu imam tu i'tidah dah. Tengok. Betul sungguh ni. Takbirlah ia makmum masbuk tadi. Kenapa? Ia takbir bagi makna kerana. Bagi dengan makna kerana. Kenapa ia takbir? Takbir kerana turun kepada sujud. Itu dah. Nah, dan barang kemudiannya, yakni dan sunat juga dia takbir kerana barang kemudian daripada sujud. Apa? Duduk antara dua sujud. Tu. Nah, itu tengok. Jadi dia masuk semaya tu imam sami'a Allahu liman hamidah. Nah, iktidar dah, tak ada lah rakaat. Dia pun masuk semaya Allahu akbar. Lepas tu sunat dia takbir intiqala. Mana? Nak masuk ke sujud. Nak pindah daripada iktidar ke sujud tu sunat. Dan jika mendapat ia makmum masbuk akan imam di dalam sujud yang pertama. Dia masuk maya tengok tu imam duduk sujud pertama. Atau sujud yang kedua. Ataupun dia masuk tengok tu imam duduk sujud kedua. Atau duduk antara kedua sujud. Nah, ataupun dia masuk tu imam duduk antara dua sujud. Atau tasyahud awal. Masuk tengok tu imam at-tahiyatul mubah, tasyahud awal. Atau tasyahud akhir. Nah, nak tahu mana tu imam tasyahud awal, tasyahud akhir, tengok dia duduk dia lah. Nah, dia duduk dia. Tu kalau duduk yang tidak bertemu dengan salam, sunat duduk iftirash. Kalau duduk yang bertemu dengan salam, sunat duduk tawarruk. Nah, gitu dah. Batu semaya sunat tarawih tu kan. Ada juga style dia buat style. Mana? 2 rakaat pertama duduk iftirah lagi. Assalamualaikum. Rakaat kedua baru duduk tawarruk. Apa? Dia kata 4 rakaat rehat. Ayo bukan gitu. Nah, dia duduk tawarruk ni tiap-tiap duduk yang bertemu dengan salam. Duduk iftirash tiap-tiap duduk hak tak bertemu dengan salam. Tak kira lah. Nah, gitu. Jadi nak tahu yang tasyahud awal, tasyahud akhir, tengok dia duduk. Oh, ni duduk gini, tasyahud awal ni. Dah. Atau tasyahud akhir. Duduk lagu ni tasyahud awal ni duduk tawarruk dah. Nah. Tiada mentakbir ni, tiada sunat mentakbir intiqalat. Ia makmum masbuk bagi turun, yakni kerana nak turun kepada sujud. Tak sunat. Tak sunat. Tak sunat tu. Bila dia gigi tengok tu imam duduk sujud lah. Atau tu imam duduk antara dua sujud. Atau tu imam duduk sujud sujud kedua. Atau tu imam duduk tasyahud awal. Atau tu imam duduk tasyahud akhir. Maka ketika tu tak sunat dia nak turun duduk tasyahud akhir ke, duduk tasyahud awal ke, atau nak sujud ke, atau duduk antara sujud ke, atau sujud yang kedua ke. Tak sunat makmum tu dia takbir intiqalat. Lepas tu tak sunat apa hukum? Makruh ke? Ada setengah kata makruh. Tu kalau Imam Ramli kata makruh. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami khilaful aula, menyalahi hak afdal. Hak afdalnya tidak takbir intiqalat lah makmum tersebut. Pakai turun sujud dulu, atau pakai turun duduk dulu. Kalau dia dapat tu imam tu duduk iktidar, maka sunatlah makmum tu bila dia masuk tu imam duduk iktidar dah, dia pun masuk Allahu akbar. Nah, duduk iktidar dia, lepas tu imam nak turun, dia pun sunat juga Allahu akbar. Gitu dah. Tapi kalau dia masuk tu imam duduk dah, sujud dah, atau duduk dah, maka tak sunat dia tu Allahu akbar, nak takbir intiqalat. Pakai turun selalu dah, duduk di mana tempat tu imam duduk. Mana bukan tu imam duduk situ, kita duduk situ, bukan. Duduk seperti mana kelakuan tu imam sekarang tu lah. Mana kalau tasyahud lah, kalau sujud lah, kalau duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud lah. Tak sunat. Tak sunat dah. Dan sunat muwafaqah ni berbetulan, kena sama. Dan sunat muwafaqah yakni berbetulan sama, ia makmum akan imam bagi makmum tu pada zikir pada zikir, betul lah.
Ya Baik. Betul lah. Dan sunat muafakat ia makmum masbuk lagi ni. Nah, akan imam pada zikir. Zikir mana zikir perbuatan yang mendapat ia makmum akan imam pada perbuatan itu. Kena ada koma tu baru sedap sikit. Nah. Dan sunat muafakat berbetulan sama ia makmum akan imam pada zikir. Koma situ. Tu. Lepas tu zikir di mana tu? Pada perbuatan yang mendapat ia makmum akan imam pada perbuatan itu. Baru kena gitu. Nah, di mana tu imam tu dia dapat, di situlah dia mulakan berzikir. Dia tak kata tu imam duk sujud, dia ni makmum masbuk. Lepas tu Allahu akbar, masuk turun sujud, Allahu akbaru kabira. Tak kena lagu tu. Nah, tak berbetulan tu lagu tu. Dia dapat imam tu di mana? Di dalam sujud. Maka apa zikir pada sujud? Subhana rabbiyal a'la. Sunat dia ni subhana rabbiyal a'la. Lama you duk lepas takbiratul ihram tu sunat doa iftitah. Nah, ya Allahu akbar, tu imam duk sujud, dia makmum masbuk. Lepas tu dia pun turun sujud, Allahu akbaru kabira walhamdulillah kan. Tak sunat gitu lah. Tu. Lepas tu sunatnya muafakat. Kena sama. Ia makmum masbuk akan imam pada zikir. Zikir mana? Pada perbuatan yang mendapat ia makmum masbuk akan imam pada perbuatan itu. Perbuatan mana? Ni bayan. Zikir mana? Ni bayan pada zikir. Zikir mana daripada tu milil bayan pada zikir? Daripada tahmid. Tahmid mana? Sami'allahu liman hamidah. Contoh, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tak kira lah. Itu dia panggil tahmid. Jadi bila dia masuk semaya Allahu akbar, tu imam sami Allahu liman hamd. Tak ada lah rakaat yang makmum sebut tu imam sami Allah, dia sami Allah juga, Rabbana lakal hamd juga, Rabbana walakal hamd juga. Nah, jangan Allahu akbar, Allahu akbaru kabira. Tak kena tu. Nah, tak sunat itu. Dan tasbih, mana tasbih? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tasbih. Dan tasyahud. Jadi kalau dia masuk tu imam tasyahud, Allahu akbar, baru dia pun duduk tasyahud. Lepas tu at-tahiyyatul mubayyad dia. Jangan duduk-duduk Allahu akbaru kabira. Baca Fatihah siap gapo, tak kena tu, bukan tempat dia situ dah. Dan doa. Nah, doa mana doa? Ya Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis. Demikian lagi selawat atas Ali. Atas Ali ni atas keluarga Nabi. Lagu tu juga. Demikian lagi ni dia panggil isyarat kepada khilaf. Tu isyarat kepada khilaf. Berarti ada ulama yang kata tidak sunat dia muafakat pada selawat di atas keluarga Nabi. Tu ada. Itu sebab tu yang mari demikian lagi wa kaza, dan seperti itu juga mana kat tahmid wat tasbih wat tasyahudi wad du'a. Seperti itu juga as-salatu ala ali, selawat di atas keluarga Nabi. Apa? Sunat juga muafakat, kata sebahagian ulama. Kata sebahagiannya tidak sunat muafakat di atas selawat kepada keluarga Nabi. Tu demikian lagi tu kalau kita jumpa dalam kitab-kitabnya, biasanya dia panggil isyarat kepada khilaf ulama. Ada yang kata sunat muafakat, ada yang kata tidak sunat muafakat. Kita azan dulu dah. Ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Demikian lagi, yakni sunat muafakat juga makmum masbuk tu pada zikir, yakni pada selawat di atas ahli, di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat khilaf. Kata setengah ulama tak sunat. Sebab apa? Sebab takut-takutnya tasyahud makmum masbuk tu ialah tasyahud awal bagi tasyahud makmum masbuk. Maka tasyahud awal bagi tasyahud awal ni tak sunat kita selawat di atas keluarga, betul tak? Tasyahud awal kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tak ada Allahumma salli ala Muhammad. Nah pakai bangun selalu dah Allahu akbar, tasyahud awal kan. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekat tu selawat tu sunat lah. Nah, selawat di atas keluarga Nabi tu tak sunat di dalam tasyahud awal gitu. Adapun pada tasyahud akhir rukun selawat di atas Nabi. Tu dah. Tu tengok. Kalau gitu sebahagian ulama dia kata tak sunat muafakat pada selawat di atas keluarga pada tasyahud makmum yang masbuk. Sebab apa? Sebab bimbang takutnya tasyahud makmum masbuk tu ialah tasyahud awal dah bagi makmum masbuk. Bukan tasyahud sebab ikut tu imam dah. Tu. Contoh kita kata sembahyang maghrib tadi. Sembahyang maghrib tadi, seorang makmum tu dia masuk tu imam rakaat kedua. Dia rakaat pertama, betul tak?
Maka tasyahud awal tu imam tu ialah rakaat pertama baru bagi makmum masbuk tadi, sebab dia tak sempat rakaat pertama. Bila tasyahud akhir tu imam, maka tasyahud awal bagi makmum masbuk sebab rakaat kedua. Betul tak? Maka kalau dia pergi selawat juga wa ala ali, ketika tu dia buat perkara apa dia panggil, ia boleh apa dia panggil, apa yang boleh menyebabkan sujud sahwi tu. Nah, iaitu boleh menyebabkan sujud sahwi kah? Iaitu menambah ke orang panggil perkara tidak disunatkan. Nah, kalau tak silap lah. Nah, maka kerana tu kata setengah ulamanya tak sunat dia muafakat selawat di atas keluarga Nabi dengan tu imam. Sebab apa? Sebab bimbang takutnya tasyahud awal, tasyahud tu imam tu ialah tasyahud awal makmum masbuk. Gitu. Gitu dah. Adapun masalah kena sujud sahwi ke tak sujud sahwi, tengok balik. Lupa dah tu, kena tengok balik. Ya ada beberapa perkara hak sunat kita sujud sahwi. Seumpama kita pergi baca perkara hak tidak tepat dia. Nah, rakaat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tu sebenarnya sunat sujud sahwi tu. Nah, tu. Tapi kita tak sujud pun, wana aku baca teh sini ni subhanarabbil azim. Itu kan? Itu antara sebab-sebab yang sunat sujud sahwi pun kita ni kita tahunya tinggal kunut dengan tahiyat awal ya. Tu yang kita sujud sahwi ya. Nah, lupa rakaat, tak ingat rakaat, ya belaka tu. Nah, pergi baca tepat bukan dia. Ya tu, pergi baca teh dalam rakaat kalau sujud. Maka nantinya sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sunat sujud kerana kita lupa tadi. Tu. Maka kerana tu kata setengah ulama, dan demikian lagi ni isyarat khilaf. Bermakna ada sebagai ulama kata tak sunat muafakat makmum masbuk pada masalah selawat di atas keluarga Nabi. Sebab apa? Sebab bimbang takut selawat di atas keluarga Nabi tersebut tidak sunat di atas dia, kerana tasyahud tu tasyahud awal sungguh bagi makmum yang masbuk. Itu. Tapi musannihnya sebut hak ulama yang merajihkan sunat juga. Sunat juga. Dan jikalau ni nak ayat kata amanah lah. Ulama dulu dia amanah dengan ilmu. Dia amanah dengan ilmu, bermakna dia tak pukul atau sama dah. Kalau ada khilaf dia akan sebut isyarat khilaf. Kalau dia sebut sekali, mana daripada tahmid dan tasbih, tasyahud awal dan doa dan selawat di atas ali, bermakna orang duk ingat kata tak ada khilaf dah tu, sama belaka. Tapi dak, dia buat mari dan demikian lagi tu isyarat ada khilaf tu. Nah, bermakna ada ulama yang kata tidak sunat muafakat pada selawat di atas keluarga Nabi. Itu. Kemudian dia buat mai ghayah pula. Dia nak kuatkan tidak atas pendapat yang mengatakan sunat muafakat zikir makmum masbuk dengan imam dia walaupun pada selawat di atas keluarga Nabi. Dan jikalau tasyahud awal bagi makmum sekalipun. Tu tengok. Buat mari jikalau tu ghayah lah tu. Ghayah ni makna nak menghabisi masalah. Kalau orang tanya lagi, lepas tu kalau makmum tu duduk tasyahud pada tasyahud akhir imam tu ialah duduk tasyahud awal bagi makmum masbuk, maka sunat dah. Dia nak tasyahud awal tu dia nak selawat di atas keluarga Nabi. Sedangkan selawat atas keluarga Nabi tu tak sunat pada tasyahud awal. Betul tak? Dia kena sujud sahwi ke lagu mana? Dak dia kata. Dan jikalau tasyahud awal bagi makmum sekalipun, apa makna sekalipun? Sunat juga bagi makmum masbuk selawat di atas keluarga Nabi. Sebab apa tu? Sebab mutabaah akan imam. Itu walaupun duduk tasyahud awal bagi makmum masbuk, tapi hal keadaan dia duduk lama tu kerana mutabaah akan imam. Maka tak kena duduk senyap gitu. Tu imam tasyahud awal, banyak lagi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil gobol lagi tak kira lah, baca lagi lah banyak lagi ya muqallibal. Lepas tu tak ke makmum masbuk tadi
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Senyap. Lenggak ya, tak ada baca zikir gapo, kosong dalam duduk dia tasyahud awal bagi makmum masbuk tu, kosong daripada zikir apa. Dah duduk tunggu tu imam beri salam bila tahu. Lama nak tu imam ni pun. Aku nak bangun tambah rakaat dah ni. Nanti tunggu tak baca gapo sekarang, rugi. Itu kan? Maka sebab tu kau rojernya sunat juga bagi makmum masbuk, walaupun duduk tersebut ialah duduk tasyahud awal bagi makmum tersebut, makmum masbuk tersebut, sunat juga dia selawat di atas keluarga Nabi. Maka tidakkah dia buat perkara yang tidak sunat pada tasyahud awal? Kalau dia semaya sore, ya, tapi oleh kerana dia berhubung dengan imam, mutabaah akan imam, maka tidak dikira. Bahkan dikirakan sunat muafakat zikir dia dengan zikir imam. Berarti walaupun tasyahud awal bagi makmum masbuk, sunat juga dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala. Sunat juga. Nah, fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma firlan, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bihin antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa. Sunat juga dia baca gitu. Lepas tu bukan tasyahud awal dia, bukan tasyahud akhir dia, baru tasyahud awal. Tak apa, sebab mutabaah imam. Nak gimana tak boleh pergi tu untuk imam tu beri salam. Bahkan bila tu imam beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oleh kerana tempat duduk makmum masbuk tu ialah tempat duduk dia, iaitu tasyahud awal bagi dia, maka tak wajib dia bersegera bangun. Nah, contoh dia nak baca lagi ni. Dia baca lagi ni. Allah ya muqallibal qulub, sabbit tu imam, assalamualaikum warahmatullahi, sabbit baru. Lepas tu qulubana ala dinik tu imam beri salam keluar dah. Maka dia tidak segera gitu dak. Tapi kalau makmum masbuk yang bukan tempat duduk bagi makmum masbuk, yang ni bukan tempat duduk tasyahud dia, maka tak boleh dia duduk panjang-panjang situ. Wajib dia segera naik untuk tambah rakaat. Tak boleh dia berlambat atas. Nah, dia kena segera naik. Bila tu imam beri salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi keluar tu, segera dah dia naik. Tak boleh berlambat atas. Kalau makmum masbuk tu duduk bukan pada tempat duduk makmum masbuk, yakni bukan pada tasyahud awal makmum masbuk. Tapi kalau makmum masbuk tu duduk di tempat duduk makmum masbuk, yakni tasyahud awal bagi makmum masbuk, maka tidak wajib dia bersegera naik. Mungkin dia ada baca lagi ke, nah, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Lepas tu barulah dia Allahu akbar, tambah rakaat pula. Nah, tambah rakaat. Lepas tu nanti tasyahud awal bagi makmum masbuk nanti sunat juga dia, wajib bahkan dia dia selawat di atas Nabi. Lepas tu sunat dia selawat di atas keluarga Nabi. Lepas tu sunat dia baca doa. Dia baca doh tadi ke dak, hak tu kerana mutabaah imam. Hak ni memang tepat bagi makmum tersebut. Nah kena tasyahud awal, tasyahud akhir dia. Habis itu. Tengok. Dan disunat bagi masbuk, yakni dan disunatkan bagi makmum masbuk bahawa takbir ia makmum masbuk apabila berdiri ia makmum masbuk, kemudian daripada dua salam imamnya, kerana mencukupkan sembahyangnya, rakaatnya maknanya kait. Sunat, kata sunat tu jika adalah duduk makmum masbuk tersebut serta imam itu tempat duduknya makmum masbuk. Ini kita sambung semula. Jadi kalau tempat duduk makmum masbuk tadi tasyahud awal, kita tetap tasyahud akhir tu imam ialah tasyahud awal bagi makmum masbuk, maka tu dia panggil tempat duduk bagi makmum masbuk. Maka sunat dia takbiratul ihram bila nak tambah rakaat, bukan takbir nak tambah rakaat tu sunat dia takbir, bukan takbiratul ihram ni. Takbiratul ihram lepas dah takbir nak tambah rakaat. Nah, nak pindah intikalat lah, nak tambah rukun tu sunat dia takbir. Tapi kalau bukan tempat duduk dia, pakai bangun gitu ya, tak sunat dia takbir, sebab segera dia kena bangun, tak boleh berlambat. Ini kita sambung semula pula, berhenti situ dulu. Dan disunatkan, tambahkanlah sedap sikit. Nah, dan disunatkan bagi masbuk, ini bagi makmum masbuk,
bahawa takbir ia makmum masbuk apabila berdiri, ia apabila hendak berdiri, tambah itu lagi, bukan apabila berdiri siap dah, Allahu Akbar. Apabila hendak berdiri ia makmum masbuk, bila tu ia hendak berdiri, kemudian daripada dua salam imamnya, imam masbuk. Sebab apa dia berdiri lepas daripada tu imam beri salam, dua salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah bangun. Kita baru tu imam kita bangun dah, berat tu. Ada dah tengok orang buat gitu. Nah, ada di mana tahu? Tak habis lagi tu imam, tak habis sembahyang ke. Nah, tu. Kerana apa nak dia bangun tu? Kerana mencukup sembahyang ini, mencukup akan rakaat sembahyangnya makmum masbuk. Kata sunat dia takbir nak bangun tu qaid. Jika qaid dia panggil. Qaid pada kata disunatkan. Jika adalah duduk makmum masbuk tersebut, jika adalah duduk makmum masbuk serta imam itu pada tempat duduknya duduk makmum masbuk. Nah, habis situ. Sampai di situ dululah, dan disunat bagi makmum masbuk. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.